Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Parti Persatuan Bumi Putra Bersatu PBB akan terus memberi sokongan padu terhadap perjuangan Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Obeng dalam menuntut hak Sarawak berdasarkan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dan Perlembagaan Malaysia. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan selaku pemangku timbalan yang di-Pertua Parti PBB memberitahu perjuangan yang bermula dengan kepimpinan Allahyarham Pehin Sri Adenan Satim itu kini diteruskan oleh Datuk Petinggi Abang Johari bertujuan untuk memastikan Sarawak mendapat kembali hak-hak yang telah terhakis selepas penubuhan Malaysia pada 1963. Jelasnya usaha kerajaan negeri dalam mengkaji semula dokumen-dokumen berkaitan ME63 di London baru-baru ini merupakan inisiatif yang penting agar perundingan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dapat dijalankan dengan sempurna berdasarkan fakta-fakta sahih. Berucap menyempurnakan Majlis Perasmian Mesyuarat Perwakilan PBB Cawangan Semariang di Kuching, beliau turut menyeru agar semangat kesetiaan dan tanggungjawab dalam kalangan ahli-ahli PBB diperkukuh agar parti tersebut terus kuat dan menjadi tulang belakang Barisan Nasional Negeri. Mesyuarat Perwakilan yang bermula sejak Jumaat melibatkan seramai 380 orang ahli PBB dari 21 cawangan ranting kawasan Semariang. Masyarakat di pedalaman perlu mengutamakan pendidikan sebagai jentera perubahan yang mampu meningkatkan taraf kehidupan kepada yang lebih baik. Demikian saranan Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Dato' Anthony Nogeh Gumbe khususnya kepada golongan anak muda luar bandar. Beliau menyatakan kemiskinan dan asal-usul dari pedalaman bukan halangan untuk berjaya menjadi pemimpin. Katanya inisiatif pendidikan kepada pelajar cemerlang juga perlu diadakan setiap tahun sebagai perangsang untuk terus cemerlang dalam pelajaran mereka. Datuk Nogeh berucap demikian di Majlis Makan Malam Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak bersempena penyampaian insentif pendidikan cemerlang 2017 di Miri. Dalam majlis itu, sejumlah RM75,000 turut disumbangkan kepada persatuan tersebut. Penyeludupan keluar barang kawalan ke negara jiran menerusi sempadan Serikin Sarawak masih lagi terkawal. Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK, Datuk Muhammad Roslan Mahayudin berkata, ini kerana aktiviti penyeludupan barang kawalan itu dalam kuantiti yang kecil. Jelasnya jalinan kerjasama melalui konsep Strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS dengan Angkatan Tentera Malaysia ATM dapat membantu mengekang aktiviti penyeludupan di sempadan. Menurut Datuk Muhammad Roslan, kerjasama itu penting bagi memastikan barang kawalan bersubsidi seperti minyak masak, tepung gandum dan gas LPG selain diesel dan petrol tidak diseludup keluar sewenang-wenangnya. Dengan kerjasama ni saya harap inilah mereka semua tahu maklum tentang peraturan tersebut dan tidak melakukan lagi penyeludupan yang saya maksudkan tadi. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan ke kem Jawatan Kuasa Perancang Gerakan JPG di Serikin. Dalam lawatan tersebut, beliau turut diberi taklimat mengenai operasi dan masalah berbangkit keluar masuk barangan ke sempadan Sarawak dan Kalimantan Indonesia. Turut hadir pada taklimat tersebut ialah Panglima 3 Brigade Infanteri, Brigadier Jeneral Muhammad Bustaman Mat Zain. Datuk Muhammad Roslan turut menyerahkan banting yang menyenaraikan 6 jenis barang larangan ekspor di bawah peraturan kawalan bekalan yang dikuatkuasakan oleh KPDNKK yang tidak boleh dibawa keluar dari sempadan. Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam berperanan penting dalam pendidikan pencegahan dan penyebaran maklumat mesej anti dadah. Ahli Parlimen Limbang Hasbi Habibullah berkata, untuk mencapai matlamat itu, pemadam perlu mengadakan pelbagai program kesedaran supaya mesej anti dadah dapat diperluas dengan memberi fokus kepada golongan belia, pelajar, pendidik dan ibu bapa. Hasbi Habibullah berucap di Majlis Makan Amal Pemadam Cawangan Limbang di Dewan PIBG SMK Limbang. Beliau mewakili Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Terdahulu, Wali Kota Majlis Daerah Limbang merangkap Timbalan Pengurusi Pemadam Limbang, Konselor Sufian Mohad berkata, perjuangan membenteras penyalahgunaan dadah tidak akan terhenti dan ia memerlukan penglibatan serius daripada semua pihak. Dalam majlis itu, Hasbi turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM10,000 daripada Datuk Amar Awang Tengah dan RM5,000 daripada beliau
bagi pemadam cawangan limbang menjalankan aktiviti mereka. Permohonan peruntukan tambahan telah dikemukakan bagi pembinaan jalan tanah lot di penempatan semula bakun BRS Sungai Asap yang menghubungkan tanah pertanian penduduk kawasan tersebut sepanjang 135 km. Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU, Tan Sri Ahmad Zaki Ansori Muhammad Yusof menjelaskan ia berhubung isu jalan tanah lot di 15 kawasan rumah panjang orang ulu di BRS Sungai Asap. Membina jalan ke ladang telah dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam tahun 2016, kalau tak salah saya, bulan 4 2016. Dan peruntukan telah disediakan. InsyaAllah JKR akan melaksanakan projek tersebut dalam masa terdekat lah. Ada permohonan untuk menambah sedikit lagi jalan tersebut dan memerlukan peruntukan tambahan lagi, dan kita sedang usahakan untuk mendapatkan peruntukan tambahan tersebut. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa melakukan tinjauan ke BRS Sungai Asap. Dalam pada itu, beliau bersama-sama pihak Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW turut melakukan tinjauan ke Umar Seping, Long Bala dan Long Koyan Lama yang terletak di luar kawasan BRS Sungai Asap. Tinjauan itu berikutan penempatan berkenaan masih belum mempunyai bekalan elektrik, air bersih dan jalan raya. Sementara itu, Adun Murum, Kennedy Cukpai Ugon berkata, inisiatif Turun Padang Tan Sri Ahmad Zaki mewakili kerajaan persekutuan itu menunjukkan sesuatu yang amat positif. Kerana apa yang telah kita luahkan ataupun kita minta daripada kerajaan, sekurang-kurangnya pegawai atasan telah turun padang. Inilah satu kerajaan yang kita yang sangat prihatin dengan masalah, dan saya harap bukan sekadar melawat saja, dan saya percaya pelaksanaan untuk penyelesaian untuk projek-projek ataupun untuk masalah-masalah ini akan dilaksanakan secepatnya mungkin. Beberapa permohonan daripada penduduk kawasan itu dibuat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak melalui Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbung dan Adun Murum, Kennedy Cukpai Ugon. Tempoh bagi memegang jawatan sebagai ketua sesebuah persatuan hendaklah dihadkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Joseph Entulu Belaun berkata ia bagi mengelak berlakunya penyalahgunaan kuasa. Pama orangnya selalu lama jadi tuai megai gerempung. Dia ada nama-nama penyalah sidak ya ke nemunya sengaja atau kena kak jadi delalai sidak ya. Kebuah kak jadi delalai laban pama ya lama megai utainya kelejo-lejo penyalah ke dia nak temu orang lalu sebadau ya baduk ya oleh ngelamunnya. Orang pun nak ingat. Tanti ya setahun berganti, tak 2 tahun berganti, ambil lama 3 tahun berganti. Apa yang boleh ngelalai kenyak ya, mudah bertukal. Jadi orang kena ukalinya tadi, tahu medak bisik penyalah orang keduluk subah. Datuk Joseph Entulu menegaskan demikian ketika berucap pada majlis perasmian jawatan kuasa Ketua Masyarakat Ketua Kaum KMKK daerah Tatau di Bintulu. Beliau yang juga ahli Parlimen Selangau turut mencadangkan agar tempoh memegang tampuk kepimpinan sesebuah organisasi perlu diubah dalam usaha memastikan pentadbiran yang telus dan berkesan. Dalam majlis itu, Datuk Joseph Entulu turut mengumumkan geran peruntukan RM50,000 kepada jawatan kuasa KMKK daerah Tatau. Lebih 30 keluarga di Kampung Sibu Laut di Kuching bakal menikmati bekalan air bersih di bawah program tanggungjawab sosial CSR sebuah syarikat insurans dengan kerjasama sebuah pertubuhan bantuan Islam Malaysia IAM menjelang Februari tahun depan. Presiden Pertubuhan Bantuan Islam Malaysia IAM, Zawahir Abdullah memberitahu projek bekalan air bersih tersebut merupakan projek perintis infrastruktur yang julung kali dilaksanakan selepas program Jejak Prihatin dan program Kembali ke Sekolah Pertubuhan itu. Kampung Sibu Laut, sebuah perkampungan nelayan, dikenal pasti sebagai kampung pertama bagi projek itu yang akan menelan kos kira-kira RM200,000.
Zawahir berkata demikian dalam sidang media selepas menyampaikan sumbangan kepada 250 penerima di Kampung Muara Tebas, Kuching. Para penerima terdiri daripada golongan fakir miskin, ibu tunggal, warga emas dan orang kurang upaya OKU. Sementara itu, dalam majlis berasingan, pertubuhan itu turut menyampaikan bantuan kelengkapan persekolahan di bawah program Kembali ke Sekolah kepada 200 pelajar di Sekolah Kebangsaan Muara Tebas melibatkan peruntukan sebanyak RM70,000 tahun ini. Anggota Tentera Divisyen Pertama Infanteri diminta terus mengekalkan kecemerlangan sepanjang tahun ini dan menambah usaha gigih dalam semua tugasan dan amanah yang diberikan tahun depan. Panglimanya Datuk Stephen Mundau berkata divisyen itu telah mencapai banyak kejayaan sepanjang tahun ini termasuk beberapa operasi kawalan sempadan di Sarawak dan Sabah selain membantu penduduk yang terjejas banjir bersama agensi lain di bawah Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Datuk Stephen Mundau berucap pada majlis ulang tahun ke-51 Divisyen Pertama Infanteri di Camp Penrison di Kuching. Turut hadir Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Profesor Dr. Sim Kui Hian yang mengambil kesempatan menzahirkan penghargaan kepada anggota tentera yang telah banyak membantu masyarakat dalam soal pengurusan bencana dan pembangunan infrastruktur. Beliau turut memberi sumbangan sebanyak RM10,000 untuk divisyen itu menjalankan pelbagai aktiviti mereka. Seramai 73 anggota dan pegawai turut menerima anugerah cemerlang dalam majlis tersebut. Nilai jualan dari Pasar Tani Anjuran Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama di Sarawak dijangka mencecah RM12 juta pada penghujung tahun ini. Pengarah Fama Negeri Pazadan berkata, setakat November, sebanyak RM11 juta telah direkodkan hasil jualan di 30 pasar tani seluruh negeri. Katanya tahun lepas sejumlah RM10 juta direkodkan di pasar tani di seluruh Sarawak. Bagi keseluruhan di negeri Sarawak ini dijangka around 1 juta lah sebulan untuk pasar tani ini. Pazadan ditemui pemberita RTM di Majlis Perasmian Pasar Tani yang ke-31 di Sarawak iaitu di Gedung Simunjan. Perasmian Pasar Tani yang menempatkan 40 pendagang itu disempurnakan oleh Pegawai Daerah Simunjan Abdul Khalid Manap mewakili Menteri Muda Perdagangan Datuk Muhammad Nordin Majais. Pasar Tani mulai diperkenalkan sejak 1989 bagi membantu penduduk memasarkan produk pertanian selain memudahkan penduduk setempat mendapatkan bekalan makanan dengan harga yang berpatutan. Kawasan Terusan berpotensi untuk menjadi salah satu kawasan pelancongan baru di daerah Lawas. Ahli Parlimen Lawas, Datuk Henry Sum Agung berkata, ia berikutan Terusan mempunyai tempat menarik seperti air terjun dan juga kolam air panas semula jadi. Datuk Henry Sum Agung yang juga Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan berkata, kehadiran pelancong ke kawasan itu dapat memberi manfaat kepada penduduk setempat dengan mengetengahkan sosio budaya dan juga hasil kraf tangan. Beliau berkata demikian dalam Majlis Perasmian Jerayawara Kepenggunaan di Kampung Long Tuan, Lawas. Pelbagai aktiviti diadakan dalam program tersebut, antaranya pertandingan berakit terusan yang dirasmikan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Alexander Nantalinggi. Sebanyak 20 pasukan melibatkan 80 peserta menyertai pertandingan itu yang bermula dari Kampung Long Tenggua ke Kampung Long Tuan sejauh 10 km. Pasukan Sinampuan dinobatkan sebagai Johan, manakala tempat kedua dimenangi pasukan Long Subuluk dan ketiga pasukan Rela 2. Seterusnya kita ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini pada pukul 7.30 pagi, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Dr. Sim Kui Hian merasmikan Majlis Gotong Royong Peringkat Negeri Sarawak di Pusat Komersial Demak Laut Jalan Baku di Kuching. Manakala pada pukul 1.30 petang, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof menyempurnakan program Kami Pengguna Bijak anjuran KPDNKK di Pusat Khidmat PBB N7 Semeriang Kuching.
Dan akhir sekali pada pukul 2.30 petang, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim merasmikan majlis pelancaran skim pembiayaan program Temanita peringkat negeri Sarawak di Seri Aman. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini, dan untuk berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Aisyah. Silakan Aisyah.